Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good afternoon. Dengar tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Dengar? Okay, dengar? Clear? Is it okay? Clear? Natural clear tak? Clear doktor. Okay. So kita mula Okay. This on topic wastewater part 2 kan. So now we are entering the kita kata in the process. So this is the main part of the treatment. So maksudnya this important element dalam wastewater treatment. So apa yang penting dalam ni as what we can see here dalam dalam learning outcome. So kita akan lihat ni secondary treatment. So this is why it's very important we know what is secondary treatment for wastewater. Dan then kita akan tengok the knowledge related to secondary treatment of wastewater. We will learn how to design, and then we will look at the advanced or tertiary treatments of wastewater. So here you can see this is the second part of wastewater treatment. Okay, so right, kejap. Kalau kita tengok kat sini, so this is a brief introduction. So I want to show it to you what's the difference in water treatment and wastewater treatment. So what we're going to see here, kalau tengok hari tu kan dekat primary settling ni, yang ni sedimentation kita belajar dalam water treatment. Cuma yang penting yang dekat sini ni, dekat biological treatment ni yang berbeza dengan water treatment. Dekat sini. Dekat sini ni yang berbeza. Okay, dekat sini yang berbeza. Okay, tengok dulu. Then I will change the slide now dengan topik yang kita akan belajar hari ni. Okay, sekejap. Ni kita akan masuk water treatment part 2. Okay. So I will change. So that's a brief about wastewater treatment. Kalau you all nampak ni adalah wastewater treatment. So secondary settling ni adalah sedimentation process. And then yang berbeza dengan water treatment ni kat sini, secondary treatment. Secondary treatment. Nanti kita akan belajar secondary treatment dalam topik wastewater. So now I'm going to shift back pada water treatment. Pada water treatment. I start tadi dengan introduction. So that we can relate, we have studied what in water treatment, nak compare dengan wastewater treatment. So sekarang ni I change back to the slide. Okay. Okay. So yeah. Okay. So here on the water treatment here, okay. So benda ni kita dah apply. So kita dah lihat. So sedimentation for discrete particles. So kita pakai formula apa? Kita pakai formula yang kita namakan sebagai formula yang kita kata yang straightforward. Is a formula yang kita pakai kalau kita tengok kat sini based on this equation, kita nampak kalau discrete dia lebih mudah, straightforward, and it's only focus on one particles that will be settled in this basin. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, this is okay. So I nak tunjuk dia punya example sekejap. Okay, tak apa. Okay, let's start with the example. Sekejap I tunjuk.
Okay, tak apa. Okay, this is the sedimentation for discrete particles. Discrete particles. So this is the formula yang kita belajar. This is the formula hanya digunakan untuk discrete. Discrete itu satu. Satu particles yang kalau ingat lagi gambar dia is only solo and discrete lah. So it's a standalone particle. So ini formula dia. Ini formula dia. Dan kita pakai drag coefficient. And then normally kita punya Reynolds number at the low range, Reynolds number is less than 0.5, and then equation 9.4 is this where we use this formula. So VS tu apa? VS, siapa ingat VS tu apa? VS apa? VS, siapa ingat VS? Akila, VS apa? Velocity untuk apa? VS. Putri Akila. Sekejap madam. Setting velocity. Settling velocity kan? Okay, settling velocity. Settling velocity. So settling velocity, memang settling velocity dia untuk particles ke untuk air? VS tu dia refer particles punya velocity ke velocity air? VS. Putri Akila? Boleh jawab? Particles. Particles. So VS untuk particles, velocity untuk particles. So particles kat sini contohnya this is type 1, particles untuk discrete particles. So the formula is only suitable for this kind of particles. Okay, so kita tengok kat sini. So this is theory and then I did explain here the concept vector. So at the end tu dia akan ada satu push factor that everyone will settle at this bottom of the tank. Then daripada sini kita ada this equation, QV W velocity Q divided by A ataupun kita kata QVA velocity times A. So whereby the area is a W times H, right? So here you can see kan dalam figure 9.2 tu kita nampak bahawa the portion antara VS divided by velocity in the water is equal to H over L. Cuba tengok figure ni. So dia kata kat sini V antara V1 dengan VS ni, di antara VS dengan V ni is a W divided by L. You can see here H ni, H divided by L. So kita nampak VS kat sini is equal to H, VS over V and H over L. Y over X. So ni adalah Y over X. You can see here. Nampak sini. Ni Y, ni VS, ni VS, ni V. Dan ni H. And then kat sini adalah so this is the length. Okay. Nampak? Dia Y over X. Okay. So kalau nak buat derivation, mana dapat tadi VS bahagi dengan velocity ni adalah konsep dia adalah konsep Y divide by X. Y divide by X. So you get this concept VS over V equal to H over L. Okay. Faham tak? Boleh? Faham? Y over X. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada Okay, sekejap. Okay, so bila kita tengok pada sini, kan? Sekejap. Time ni dah ada nak tanya. Sekejap. Biar jawab ni sekejap.
dalam, sekejap bagi saya jawab. Yep. Okay, kalau tengok pada sini kan, sorry lah, time ni lah apa, nak bertanyakan soalan. Okay, tak boleh nak buat apa dah, tak ada semua orang, tak ada masa. Okay, so daripada sini, okay, kita naikkan derivation tu. So, I katalah soalan-soalan macam ni, boleh ditanya, derivation ni boleh ditanya. So, yang daripada tadi tu, VS divide by velocity. So, kita naikkan sini. So, sama dengan H over L. So, you arrange the equation. VS sama dengan V times H divided by L. And then you can see that kita break down ni, velocity ni bersamaan dengan Q divided by W times H, and you leave with Q divided by WL. So you can see here, this equation defined as a surface of overflow rate. So maksud dia, apa yang kita design ni adalah kita punya base, kita punya perancangan tu berdasarkan apakah particles yang perlu kita remove dalam tank tersebut. So that's why kita refer kepada VS. So that's why you can see surface overflow rate is SOR, is what kita design. So this is whereby kita kata is VS divided by Q divided by WL. WL tu yang kita design. So dan kita kata kalau VS lebih besar daripada V node, semua akan remove. Kalau less than that, kita kena buat example yang kita tengok di sini example ni. So you will see this equation you will see this equation 9.8 9.9. Okay, this is the equation for ocean. Okay, dan okay. So you can see this equation, tapi I nak sekarang kita tengok example ni, and we will come back with that equation. Okay, so read 1 second on this example. Okay, baca example ini. Right. Okay, so baca example 9.1. Okay, 9.1 kata a settling basin is designed to have a surface overflow rate. SOR. SOR ni, remember kalau nampak O ni, nampak O tengah ni maksudnya orang lah, orang. So means that is you. You are the one who design. And then you design flow rate velocity 32.6 meter per day. Then dia kata determine the overall removal for a suspension with the size distribution given in the table below, and the specific gravity of the particles is 1.2 and the water temperature is 20 degree. Okay. Kalau untuk particles, kita ada specific gravity because it depends on the weight, and water temperature pun dia ada dia punya sifat. Dia punya sifat ni is you have to refer the properties of the water based on the temperature. So as we can see here, this is what is given. Particle size in milliliter, and this is the weight fraction that size bigger than this percentage. So dia macam konsep sieving. Okay, sieving ni adalah macam penapis sieve. Kalau you buat masuk dalam lab, kita ada eksperimen we call sieving. Sieving ni akan mula-mula akan ada load particles yang masuk di dalam penapis ini. So dia akan melalui several layer of the penapis ni, sieve ni. Sieve ni ada different spacing lah. Dia macam berapa dia punya size yang particles tu akan turun lah berdasarkan daripada sieving tersebut, proses sieving tersebut. So yang dia kata yang 0.1 milliliter ni size of the particle 0.1, and the weight fraction greater than size. So kalau size yang particles yang lebih besar daripada 0.1, ianya adalah bersamaan dengan 10%. Sieving dia kata weight fraction
greater than size percentage, in percentage. So maksudnya yang pass through ke next sieving, so first sieving dia dah trap kat situ sebanyak 10%. Sieving itu hanya membenarkan less than 0.1 turun dekat bawah. So you have another sieving which is dia akan trap 0.08 milliliter. So the weight fraction greater than size tersebut akan berada dekat sini sebanyak 15%. Okay. So this is the value, right, for every size of the particles, and the most fine, yang paling fine, yang paling kecil, so is expected to go through the sieving sebanyak 100%. So dia pass through tu sebanyak 100%. So here the solution, you can see that at temperature 20 degree, the dynamic viscosity is 1 times the power of -3. And the density is 0.99. It's depending on the unit. Where if you use this formula, you pakai formula ni, you arrange dia gravity sebanyak 9800. This depends on the unit. So you only untuk specific gravity, you can straight away pakai 1.2 and minus with the density, density of the water. So kalau you pakai specific gravity as 9,800, so your arrangement ni macam ni. Kalau you pakai 9.8, kat sini akan jadi 1,200 tolak dengan 998. So be careful of the unit chosen, and from here you will get 108.91 D squared. And SOR is meter per day. You change it to meter per second. SOR from here 32.6 tukar kepada unit tersebut. Dan okay, from here kan based on that table yang tadi kita kata first 0.1, 0.1, 0.8, the size of the particles. This is the weight fraction 10, 15, 40. So you will calculate the velocity. Ni VS, kita calculate VS, right? So VS kita masukkan dalam formula ni. Kita masukkan dalam formula ni. What is the diameter of the particles? So first diameter of the particles berapa? Cuba buat untuk 0.1 masukkan dalam formula ni, dapat tak? VS 1.08. Dapat tak? Buat sekarang. This is Reynolds number. This is Reynolds number. Dapat tak 0.10? Buat sekarang. Cuba buat sekarang. Ada soalan? Nanti saya cakap cepat pula. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Okey, faham? So kalau diameter 0.07 pun pakai formula ni pakai formula di atas ni. So pakai formula 108.9 masuk ke the diameter. Dapat Intan dapat value dia 1.08 dengan Reynolds number tu dapat. Intan dapat dah cuba? Dapat. Okay, very good. Dapat 1.089. Okay, good. Okay. Okay so I assume semua orang boleh buat. So it's just straightforward, simple. Kan? Okay. Lepas tu kita akan plot the graph Kita akan plot graph. Okay, kita akan plot graph. Cuba tengok. Cuba salin table ni sekejap. Jangan semua. Salin 0.8 dengan velocity dengan weight fraction saja. Velocity dengan weight fraction saja. Yang ni dua je. Salin ni dua je. I nak explain sekejap. To draw the graph. Okay. So satu saat I patah balik kepada graph. Change back to the graph. Okay, dah salin dah tulis 10%. VS 1.08. 15% 0.689. Ini dia punya diameter of the particles And then dekat sini 0.08. Okay. Let's look on the graph. So how are you going to draw the graph? Okay. So graph on the y-axis kat sini dia kata fraction with settling velocity less than stated. So baca betul-betul kat sini, fraction with settling velocity less than stated. So maksudnya kalau tadi kat sini
Dia tulis apa? Kalau kat sini dia tulis weight fraction greater, yang ni greater, less than stated. Kurang lah, kurang. So bila kita kurang, kan bila kita kurang, so bila kita tengok kat sini, bila kita tengok kat sini, okay, VS dia kat sini adalah tengok yang pertama, less than stated maksudnya 100 ataupun 100 tolak 10, 90, less than stated maksudnya 100% tolak 10 bersamaan dengan 90, dan VS dia adalah 1.08. Okay, cuba tengok dulu. Okay, dekat sini adalah ini adalah 1, kan tadi 10%, so 1 tolak 0.1 adalah 0.9 kat sini, so 0.9, dan VS dia adalah bersamaan dengan 1.08. Faham tak? Ni dekat data yang pertama tau, data yang pertama ni. Data yang pertama ni, 1 kan, 1 tolak 1, dia kata less than stated, 1 tolak 0.10 dapat 0.9 kan. Lepas tu VS dia adalah 1.08. VS dia 1.08. So you plot the graph kat sini 0.9. VS dia adalah 1.08. Okay, terminal settling velocity. Dapat? Boleh? So tengok next. Okay, boleh? Okay, tengok tu. Boleh? Ada soalan? Nombor 2 tu macam mana? Okay, cuba terangkan nombor 2 tu macam mana dapat ni dekat sini ni macam mana dapat nombor 2 tu? Cuba terangkan. Saya nak panggil Azrin lah, Azrin Arisha. Azrin boleh terangkan macam mana dapat value tu? Yang second one tu. Baca graph, ambil value dekat y-axis, ambil yang 85%. Pandai. Satu Lepas tolak. tu, Okay, 1 tolak ni kan? 1 tolak 0. satu tolak. Ni kan? Ni. Okay, so dapat? Lepas tu dapat Betul. 15. Satu dapat kat sini kan? 0.6 tarik. Okay, tarik ke bawah. Dapat VS. 0.689. Betul. So yang ni pun sama Okay, good. So ada lain nak tanya? Ada lain nak tanya? Okay. Ada yang nak bertanya? So far Tak ada. Ada boleh ya? Okay. Okay. Sekejap. Okay. Alright. Okay.
Semua okey, faham. Okey, sekarang ni. Okey, sorry. Ni crazy sikit kerja. Alright. Okey ya. Okey. Okey, semua dengar kat sini. Okey, VS. Cuba check VS ni betul tak? VS ni. Dia tukar unit ni betul tak SOR ni? VS pula SOR. Cuba check ni SOR ni tukar unit 32.6 meter per day tukar kepada meter per second. Betul tak? 0.377 ni. Cuba double check Ustaz. Double check ni. Double check Iman Ilham. Iman double check Ustaz SOR tu. Tukar unit kepada meter per day tukar unit kepada meter per second. Betul tak Iman? Iman ada? Iman Ilham ada? Tukar unit jap. Check betul tak SOR tu? Ha. Bukan square tau. Dia meter per day kepada meter per second je. Day per second je tu. Kita tunggu Iman sekejap. So yang lain pun boleh lah double check. Saja je tanya Ilman. Nak dengar suara Iman. Dapat Man? Dapat? Berapa? 0 point? Berapa? Berapa? Dia meter per second kan. So dia tu dia akan jadi lebih kecil lah. Betul? Berapa? Sekejap. Okay, tak apa. Nanti double check. Rasanya dekat jawapan ni, jawapan kat sini ni, dia okay, tak apa. I rasa salah tu 1 over ni di 2 hours ni kan. So sepatutnya dekat sini jawapan I rasa jawapan ni kan you all ni dulu kan, tapi tengok kat sini 0.377 ni SOR. Okay, you all maintain kat sini, tengok sini dulu nanti you all confused pula. Okay, you all maintain ni SOR ni sebanyak 0.377. Okay, I explain to you dulu. Okay, tengok kat sini So imagine that VS ni betul lah, betul 0.3 0.3. Imagine ni betul 0.37. Imagine, tengok sebab solution dia yang ni 0.37. Okay, VS kat sini, VS sini 1 2 3 4 ni lebih besar. So area ni on this part dia lebih besar daripada VS ni. Dia lebih besar. Kalau dia lebih besar, lebih besar, maksudnya VS ni lebih besar daripada SOR. Lebih besar daripada 0.37. Lebih besar. Lebih besar. Kalau VS lebih besar daripada SOR, lebih besar, apa jadi tentang particles tu? Apa jadi?
Yang kat sini ni lebih besar. Ini SOR tau, bukan VS. Ni SOR. Ini SOR. Orang. SOR. So SOR ni, VS SOR ni dia selalu kita gunakan V node. Di sini adalah V node. Tapi example ni dia pakai VS. So kalau VS ni lebih besar pada V node, what happen to the particles? I pernah cakap ni. What happen to the particles? Remove. Okay, 100% remove. So kat sini ni 100% remove. Okay, remember that. Kat sini ni 100% remove. Okay, baca dekat sini. Berapa dia punya value. So kat sini 1 tolak berapa ni? Agaknya kat sini. Kalau 1 tolak 0. Dia tulis kat sini jawapan dia adalah XS ni adalah 0.73. So dia tolak dengan XS ni bersamaan dengan XS ni adalah kat sini value dia bagi XS. Sekejap. Antara ni lebih kurang 0.3 something 0.3 something. So 1 tolak 0.3 ni dapat 0.73. Sekejap, I tunjuk XS. So XS ni, sekejap, kat sini jawapan dia adalah XS. Okay, sasat. I padam dulu. Okay, tengok kat sini. Okay, ayat dia sebelum tu I explain dulu ayat dia. Dia kata all particles with settling velocity greater than SOR will be removed. Okay. So tadi I kata VS kita dalam gambar tu, dalam tengok dekat dalam sini. graf tersebut, VS tu Dekat lebih mana you nak besar collect the daripada SOR. SOR tu adalah V node iaitu 0.377. Lebih besar So 1 tolak dengan 0.377 dapat berapa? Daripada graf tu 1 tolak 0.3377 dapat 0.73. So 1 tolak XS tadi adalah dekat value di mana 0.377. 1 tolak 0.377 ni dapat 0.73. Dekat sini tengok balik. Dekat sini adalah SOR. Dekat sini adalah SOR. 0.37 tadi VS. VS ni jangan salah faham. VS ni adalah SOR. SOR adalah 0.377. So you baca dekat, naikkan dekat graph. Baca dekat on the y axis. Baca dekat on the y axis. Lebih kurang I think about 0 point kat sini kan sebab ada scale ni lebih kurang 0.3. So 1 tolak 0.3 XS tu bersamaan dengan kat sini dia akan dapat ni 0.73 ni XS. Dia akan dapat 0.73. So portion kat sini, so dekat bawah ni kan bila dia less, velocity less than that, ni XS I tulis balik ni XS. Ni adalah XS. Ni XS So you hanya jawab 1 tolak 0.3 kat sini ni 0.3 ni dia dapat 0.7 dapat 0.7 ni SS value dia SS kat sini dia dapat 0.7. So masuk dia kat sini 70 sebanyak 73% ni dah remove sebanyak 73% ni dah remove. Tengok dekat sini. Tengok dekat sini balik. Dekat sini ni portion formula ni overall removal. Tengok overall removal 1 tolak SS 73 Kalau tak convert pada peratus adalah 0.73. Tapi kat sini 73%. Tapi ikut formula yang ni kita jangan lupa yang bila velocity less than V naught. So what happen? Less than V naught, what happen? So what happen? Kita kena buat this solution. Kita kena kira this solution. Okay. Kalau kat sini ni I explain balik. I explain balik kat sini. Okay, tarik nafas dulu. I explain balik. Okay, I explain balik kat sini. Okay, let me explain. Okay. Okay, mula-mula
daripada graph data, daripada data given, we plot a graph. We plot a graph. So ini adalah yang velocity yang tinggi 1.08 hinggalah yang ke rendah. Ni adalah kita kata terminal settling velocity iaitu VS. Terminal settling velocity ni adalah VS based on the particle. Sebab data tu tunjukkan velocity untuk particle. So kita dah buat graph ni. Sekarang ni kita check. So based on our design, SOR given based on our design, iaitu kita kata V node, tapi dekat example ni dia tulis VS. Sebenarnya dia adalah V node. Tujuh. Ni adalah V node velocity yang you all design. Bersamaan dengan 0.37. Okay, tandakan dekat sini 0.37 pada on the y-axis. So you pull up to the line yang graph tu tadi, then you read what is XS. Kat sini adalah simbol dia adalah XS. Ataupun sebenarnya kita pakai tadi V node kan, sepatutnya dia SO lah. Dia ataupun dia O lah. Tapi kat sini dia dalam formula dia kata XS. Ni formula ni. Formula ni. So 1 minus XS ni dia dapat sebanyak 73%. Sedangkan removal tu tak habis lagi. But we have this portion dekat bawah ni. Removal dia tak habis lagi. Kita baru tengok yang VS besar daripada V node. Sekarang ni kita tak tengok portion yang ada lagi kat bawah ni. Kita tak tengok lagi. So now we are going to solve this part. Dekat formula ni kita dah solve ni. Tapi kita tak solve lagi part ni. Faham? Ada soalan? Cuba faham ni dulu. Ada soalan? Madam, saya kurang faham. Yang paksi X tu VS. VS. So dalam formula Yang ni paksi Y tu X. Okay, VS betul? Cakap yang dulu. paksi Y tu XS. Okey, sekarang ni SOR tu sama dengan SOR tu baca balik ni. SOR ni yang kita design. Dalam soalan ni yang kita design 32.6 meter per day. Dan kita tukar unit, you remember kita tukar unit meter per day ni kepada meter per second, di mana value dia adalah 0.377. Ni kita design. okey. Yang graph tadi tu berdasarkan graph kan daripada sini. Graph berdasarkan particle size. Betul? Ni graph dia berdasarkan particle size. Kan? Betul? Lepas tu you design based on this diagram. You design, you masuk SOR. That's why you masuk SOR kat sini. 0.377 tu. You nak tengok portion ni, you nak tengok apa berlaku. VS besar daripada V naught, apa berlaku. Kita nak kira portion of removal. Faham? Okey. Maksudnya VS sama dengan SOR jugalah ya, madam? Kat sini ni example ni dia tulis VS. Sedangkan sebenarnya dia V node. Sebenarnya dia V node yang kita design tu. Kalau tak nak, you tambahlah SOR. Dalam nota-nota dulu kita pakai V node. Kosong tau V node. Kita tahu V node tu adalah SOR. Kalau kita letak sini V node pun sama dengan SOR. Tapi dekat example ni dia letak VS. Nanti takut you all confuse VS tu dengan VS yang selalu kita cakap VS tu. Ataupun you all boleh letak VS kat sini adalah SOR lah. Faham? Okey. Okey, nampak betul? Alright. Right. Okay. So sekarang tu faham? Apa lagi? Ada soalan lagi? Ada soalan? Kita selesaikan persoalan dulu. Ada soalan? So ni SOR tau. Ni SOR. Ni adalah SOR. Okay. Example tu letak VS. Yang lain ni imagine lah dia adalah VS lah based on the particles ya. Okay, ada soalan? Boleh proceed? Boleh, doktor.
Okey, ya. Okey, daripada situ, daripada sini, check ini. Ni velocity kat sini 1.08. Kat sini pun dalam 0.6. Kat sini pun dalam 0.5 lebih. Kat sini pun dalam 0.3 lebih. Whereby dia lebih besar daripada SOR. Bila lebih besar daripada SOR. Kalau lebih besar pada SOR, kita kata semua will be removed. So, go back to this formula. So, kita nak tengok bila kita design kan, bila kita design ni kita kena ada satu kita kata pengiraan lah, di mana kita kena yakin bahawa when we design, so most of the particle will be removed. Kita kata banyak lah yang akan remove, barulah kita punya design tu kita kata kita fully utilize lah kan, dan our design tu memang baik lah. So kalau kita tengok kat sini, formula ni dia kata the fraction of the particle removed. So we have to use this formula. So portion kat sini 1 tolak XS ni adalah bila mana kita punya VS ni lebih besar daripada V naught at this macam this part. 1 tolak XS ni di mana 100% yang besar daripada V naught ni akan remove. Tapi tak logik lah dalam proses tu 100% akan remove. So sekarang ni that's why ada fraction. So velocity yang besar daripada VS lebih besar pada V naught, pengiraan dia 1 tolak XS. Baca dekat graph tu apakah XS, and then you get this portion, this percentage. Dan kat bawah ni yang less than V naught ni, yang ni kita kena kira. Ni yang kita nak buat sekarang. So di mana dia V yang ada di sini minus dengan V SOR, ni adalah SOR ya, on the fraction on the X axis. Okay. Apa cerita dia macam ni? Macam mana nak buat? Okay. Apa yang dia buat, dia bahagikan yang portion ni, dia bahagikan kepada bahagian yang sama sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dan simbol yang integrate ni adalah area under graph. So now we have to calculate area this part, area under graph. So dia bahagikan ni kepada 7 bahagian yang sama. So di mana dia akan baca setiap velocity ni, dia ambil the middle line of each of the section. So dia akan baca velocity dia. So this solution you nampak dekat sini. Tengok sini. Ni bahagian yang dia bahagikan ya. Ini bahagian yang dia bahagikan ya. Bahagian satu dia sama size delta X ni dekat X tadi dibahagikan sama size. So sebanyak 0.04 sama size. Ini yang last kali ni kecil sikit 0.27 dan dia akan baca velocity dekat part CX. Ya. So ambil portion yang pertama tu 0.04, baca dia punya velocity kat bawah. So 0.04 section seterusnya baca velocity dekat bawah. So dia buat benda ni lah. So daripada sini, daripada graph ni, dia bacalah each of the section. Dia bahagi tengah, baca velocity kat bawah. Bahagi tengah, baca velocity dekat bawah. Bahagi tengah, baca velocity dekat bawah. So from there lah dia dapat antara V dengan delta X. Faham? Faham tak? Cuba ambil ni 0.04 dengan 0.06. Cuba ambil. Nampak? Boleh? Faham tak? Ada soalan nak tanya? Yang ni kan, dia macam ni. Dia macam ni tau. Dia macam ni. I tunjuk. Dia macam ni. Kalau area under graph, kalau you belajar dulu area under graph kan. You belajar dulu area under graph. So, dia macam ni. This is a graph kan. Kalau area under graph, you akan divide this section. You can divide it into certain areas supaya you dapat exact value. So this is what you did lah for this. You divide dia. Sebenarnya it's up to you all. Nak pecah berapa banyak area ni. So kalau ikut this example, dia pecah ikut bahagian 0.04 tu. So dia pergi ke line graph ni dan dia baca what is the velocity.
So every each of the section ni dia baca setiap velocity. So kalau you nak pecah hanya 3 bahagian je pun boleh, tak ada masalah 3 bahagian, then you just bacalah velocity dekat bawah ni berapa. Kalau you nak pecah hanya 3 bahagian, samalah. Area delta x, ni delta x, dekat sini delta x. Dekat sini delta x size dia. Lepas tu then you baca velocity kat bawah ni. So dapatlah portion ni kan, sebab nak formula nak solve ni kan, nak solve kat sini portion ni. So V divided by SOR VS lepas tu times dx. Ni lah on the area of the dx. Ni. Okay, cuba tengok. Cuba tengok solution ni. Cuba tengok. Ada soalan. Cuba tengok ni. Cuba tengok portion ni. Faham tak? Faham tak? Nampak faham? Okay. Okay. Sekejap, saya nak tanya Maisara. Maisara okey tak? Maisara. Faham tak? Faham, madam? Faham Tak ada masalah kan? Tak ada. Okay. Megat okey? Megat Cairo okey? Megat? Okay, tak ada apa. Kalau nanti, kalau you all tengah buat latihan pun nak tengok nanti, remember anything. Dan ni. Fatin nak cakap? Fatin, silakan. Tak dengar Fatin? Tak dengar lah Fatin. Tak dengar. Tak apa, kalau you ada soalan lagi, then you can ya. So, I proceed dengan flocculant particles. Flocculant ni dia besar Flocculant ni dia besar. Sedimentation of flocculant particles. So, dia kan kita belajar last week. Dia perform dekat kolom. And then kita akan tengok dia based on dia punya removal lah. Right? So, remember this. Remember? Kan? So, you go through the exercise. Then ni sebiji ni you akan faham, tak ada masalah. Okay, siapa yang nanti dah buat latihan nak tanya ni Kak Asmi lah. But I did explain on this last week. Okay. Right. Boleh? Sudah habis dah sedimentation. Now we are on filtration. Okay. So filtration ni proses seterusnya. So when we say that the water leaving the sedimentation tank, still masih lagi ada flock. And then the turbidity is lower, but it's between still masih lagi ada flock, is between 1 to 10 turbidity unit, and filtration is used to reduce it to less than 1, iaitu 0.3 turbidity unit. So filter ni dia ada medium that they use. It can be a combination of this material. So this medium ni kadang kita memang pakai dual media, and sometimes we mix more of the media. Then this is the filters and then kita tengok pada allowable loading rate. So loading rate ni is the what will be into the filter. Sebab filter ni akan ada saluran air yang kecil. So that's why kita tengok in term of velocity. And then dia ada slow sand filter, kita ada rapid sand filter, and we have high rate sand filter. Apa bezanya dekat velocity ni? Okay. So dekat velocity ni, di mana ianya akan menggambarkan how big is the selection of the medium, the pore size of the medium. So this will affect lah the name of the filters yang kita chosen. Either is a slow sand filter, you have a slower rate of velocity. Kalau rapid ni, you have very higher in term of rate. And high rate ni lagi tinggi lah. By looking at the loading rate, the velocity.
And then for normal filter that we use in water treatment adalah rapid sand filter, bukan kegunaan yang di rumah. Di rumah ni we have to really make sure that it's really clean. But here we only dah masih suitable that we use a rapid sand filter because the process of the water tu sangat besar. So it's easier that memang common adalah rapid sand filter. And then this rapid sand filter ni kita pakai graded sand within the bed. And then kita ada selection lah of the medium. And we want to optimize the passage of the water, laluan air, while kita nak minimize yang ada particulate matter. So kita nak ianya flow but to retain the particulate matter. Particulate matter ni akan retain. So filter ni akan ada, sebab akan ada sand and sand pore size tersebut. So kadang is stuck with the particulate matter. The particulate matter tu stuck dalam filter. So sometimes you need a back washing. Proses tu adalah back washing. So untuk membolehkan proses diteruskan, so at least kalau ada blockage ke ataupun we need kita berhentikan untuk back washing. So normally minimum 2 filters we need in one process. For larger plants, at least we have 4 filters. And then the surface area of the filter tank is restricted to 100 meter square. Then except for large plant lah. Yang tu yang kita kata as a guideline. This is a guideline to help us to establish our design. Okay, so look at this example. I think example ni sangat senang, but every of our slide, kalau setiap proses tu memang ada example. Setiap habis proses tu memang ada example. Please look at this example. Okay, so I tak pergi go through the example. You can have a look on the example, right? Okay, so this is the typical gravity filter box. And then, okay, so for the plant, so we have this water tank that we have to place at a higher place, so that kita ada pressure, kita ada flow of the water from this high level of the tank. Kita gunakan dia untuk proses back washing. So we need this pressure, we need this flow at the higher level to be used masa back washing dalam filter bag. So dekat sand dan gravel ni adalah kita punya filter. So once a while we need to do a back washing. So kita akan pakai water dekat storage tank lah ni untuk back washing. So air akan disalurkan masuk ke dalam filter, dia akan gerakkan sand dan gravel tu dan dia akan bergeser dan mengeluarkan particulate matter dalam filter tersebut. So you will skim down lah the water ni from the clarification ni, you akan clearkan. So that's the process. So the grain size of the selection of the filter is referred to the grain size analysis. And then we have XG is the geometric mean and geometric standard deviation SG. And the effective size E 10 percentile P10 uniformity coefficient. And this we have this ratio of the 60% to 10%. So this is the grain size characteristic. Okay, this is the sieve. Again, the process bila kita melibatkan particles, memang kita tengok pada sieving process lah, sieving. Okay, you can see this US standard sieve series. This is the formula given. Then this is one example that we will look on those yang tengok pada sieving and how you going to calculate in terms of the weight of the fraction that through the sieving. Okay, right. So then you boleh kira lah the uniformity coefficient is then berapa persen. Baca dekat P60 dengan P10 So size baca P60 and P10, you get the value and then boleh dapat berapakah uniformity coefficient. Okay. Yang ni semua ni straightforward, you boleh do the example. And then this is one of the very important dalam filter process adalah kita panggil filter hydraulic. So we have two types of formula. This is one
Blake conjugacy. Blake ni dia menggunakan formula head loss in depth of the bed. Ya. Kita tengok head loss. G is the gravity. And then dia beza dia kat sini dia pakai KZ, the dimensionless quantity constant. Ya. Normally dia pakai 5. And then dia consider bed porosity. So head loss ni is while they go pass through the filter tu akan ada kehilangan on the energy. So then we have to know lah how to calculate to calculate the head loss based on the bed itself, the selection of the bed. Okay. So untuk for lagi satu formula yang you boleh buat ni, example ni, ya, kita tengok pada head loss based on the diameter, diameter H over D, based on this diameter kita dapat head loss dia. Okay. So based on the size of the particles kita akan dapat layer of the depth, and then what is the total head loss, 0.45, the energy is about 0.5 meter ni dia akan effect the head loss of the layer of dia punya head tu akan turun sebanyak 0.45 meter. Okay, dari satu adalah Rose equation. Rose equation dia pakai pada porosity and dia pakai CD. The difference used is a drag coefficient because ada perbezaan, ada laluan daripada air dan batu. That's why we have a drag coefficient using this formula, right? Then you can see that dia ada guna, they add more of the equation sebab lebih detail. DE, depth of the expanded bed, maksud dia. So bila kita buat bed washing, so bed of the particles tu dia akan expand sebabkan ada airnya daripada bawah. So then we can calculate what is the depth of expanded bed due to the bed washing. And then also you can calculate the porosity of the expanded bed. So both they include dalam bed washing lah. Dalam bed washing calculation, nak tengok bila air dimasukkan ke bawah filter tu, so the normal depth of the bed tu dia akan bergerak sebab air tu menolak untuk proses pembersihan. Okay. Right. So the last process is about dissipation. Yeah. Last process yang tadi kita dah cover lah. Kita dah cover on the filter and also sedimentation. And last process tu adalah dissipation. The dissipation, I will give notes on dissipation and also brief on the lecture. Esok lah, esok kita ada lagi 1 jam. So I will finish this whole topic by tomorrow. Okay. So anything else kalau ada soalan? Okay. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, please masukkan attendance anda dan dissipation ni kita akan masuk esok. Okay. So I think kita ada masa untuk esok 1 jam dissipation. Boleh? Tapi banyak-banyak kan nanti nanti you all ni tak dapat differentiate filter and dissipation. Esok kita masuk dissipation. Boleh? Okay? Okay ke? Azira okay ke? Azira. So far okay, madam. Okay, esok boleh sambung. Nak sambung terus dissipation. Esok, sambung esok. Sambung esok, madam. Alright, okay. So, thank you everyone. Jangan lupa your attendance. So, I will see you tomorrow insyaAllah lagi 1 jam. So, take care. Dan ni lah, okay. Tak buka puasa lagi tapi okay, take care everyone. Okay, Luqman dah tinggal lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Right. Thank you, madam.